Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, kami dari Kumpulan 4 akan membentangkan tentang etika masyarakat dalam membina masyarakat bersatu padu. Ini adalah ahli kumpulan kami, saya Haziz Zikri dan ini adalah ahli kumpulan saya yang lain. Okay, next slide. Okay, saya akan mulakan dengan memberi definisi kepada beberapa keyword tentang tajuk kami. Pertama sekali tentang etika. Etika bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai murni, nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau kumpulan manusia. Next slide. Okay, masyarakat pula didefinisikan sebagai satu populasi masyarakat yang berbilang kaum serta budaya dalam komuniti. Satu makhluk menjadi kukuh dan oleh itu masyarakat bersatu padu pula bermaksud manusia bersemangat hidup secara kukuh dan harmoni tanpa mengira kaum dan latar belakang masing-masing. Okay, dan ini adalah isi-isi kandungan kami selepas pengenalan yang mempunyai persoalan kajian, objektif kajian, kepentingan kajian dan kajian lepas, metodologi kajian, dapatan kajian perbincangan dan juga cadangan lah. Okay. Next adalah persoalan kajian. Okey, bagi persoalan kajian, kumpulan kami melakukan perbincangan dan berjaya mengeluarkan beberapa soalan-soalan yang penting bagi memupuk etika yang masyarakat yang bersatu padu. Jadi yang pertamanya adalah apakah yang dimaksudkan dengan etika dalam bermasyarakat? Yang kedua adalah apakah kaedah memupuk nilai beretika antara masyarakat yang berbilang kaum? Yang ketiga adalah apakah yang menjadi faktor perlunya etika-etika dalam bermasyarakat? Dan yang terakhir sekali, siapakah yang memainkan peranan dalam memupuk semangat beretika dalam masyarakat? Okay, next slide. Okay, sekarang saya akan bentang tentang objektif kajian. Kami telah membukakan 3 objektif utama yang menjadi tulang belakang pada kajian ini. Okay, objektif yang pertama adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bersatu padu dalam sebuah komuniti yang pelbagai. Sebagaimana kita tahu, Malaysia merupakan satu negara yang terdiri daripada pelbagai kaum. Oleh itu, kesedaran dan sikap toleransi yang kukuh secara tidak langsung dapat mengurangkan jurang sosial dalam mengelakkan ketidaksefahaman antar kaum. Dan objektif kajian kami yang kedua berteraskan lebih kepada pembentukan nilai-nilai murni, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Hal ini kerana nilai-nilai murni ini terbentuk dalam diri dapat mempengaruhi komuniti untuk bertindak sama ada secara positif atau secara negatif. Dan oleh itu nilai toleransi ini seumpamanya akan membimbing masyarakat untuk memahami budaya serta perayaan kaum-kaum secara lebih mendalam. Dan objektif kami yang terakhir adalah membawa lebih kepada implikasi perpaduan rakyat kepada pembangunan negara. Okay, melalui kefahaman yang sekutu, kerjasama mudah untuk dikecapi tanpa sebarang perselisihan faham. Kerjasama ini bukan saja akan meningkatkan taraf hidup rakyat di Malaysia, malah akan jadi rujukan berdana kepada negara-negara lain bahawa perpaduan rakyat merupakan kunci kepada pembangunan sebuah negara. Dan kami dapat menyimpulkan bahawa uh, kami ingin menegaskanlah bahawa perpaduan yang kukuh akan mempengaruhi kemajuan sebuah negara. Itu saja saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okay, so bahagian kepentingan kajian ini. Okay, dalam kajian ini amat penting kerana kajian ini dapat menambah kefahaman tentang etika bermasyarakat dalam membina masyarakat bersatu padu. Selepas itu, kajian ini bertujuan untuk membina komuniti yang beradab dan harmoni serta mengetahui apakah kemajuan dalam proses pembinaan masyarakat bersatu padu. Lagi, kajian ini dapat mencari etika yang diperlukan dalam proses pembinaan masyarakat. Okey, berdasarkan tujuan, kandungan dalam kajian ini adalah punca masyarakat yang tidak berpaduan, etika yang perlu wujud dalam masyarakat dan solusi untuk mengatasi punca masyarakat yang tidak berpaduan. Selepas membaca kajian ini, pembaca dapat memahami dan mengeluarkan solusi untuk mengatasi masalah sosial yang berkait dengan perpaduan dan menjelaskan perwatakan seseorang semasa menghadapi masalah sosial terutamanya kepada masalah perpaduan
Yang paling penting, kumpulan kami berharap masyarakat dapat mencapai kehidupan yang perpaduan, harmoni serta bersatu padu tidak mengira kaum dan budaya. Okay, next. Okay, so saya serah kepada kajian lepas. Untuk kajian lepas, kami telah memetik dua kajian yang telah dijalankan oleh penulis yang berpengalaman yang berkaitan dengan topik kami, iaitu yang pertama adalah bertajuk artikel yang pertama iaitu konsep ihsan bermoral menurut acuan Malaysia yang dikarang oleh Dr. Nur Hisham Muhammad Nawi. Beliau menjelaskan bahawa prinsip ihsan bermoral terdiri daripada tiga bahagian utama, iaitu yang pertama keagamaan, yang kedua moral dan yang terakhir adalah falsafah. Ketiga-tiga aspek ini haruslah dibentuk secara holistik dalam berbentuk jati diri individu yang seimbang. Beliau juga menerangkan tentang pembentukan etika terutama dalam pelbagai bidang. Dalam penulisan beliau menerangkan bahawa etika tersebut haruslah diimplementasikan dalam bidang pendidikan. Beliau masih menganggap bahawa bidang pendidikan ini masih bersifat dualis. Contoh yang sesuai adalah pada peringkat sekolah menengah dan rendah di mana pendidikan menengah di mana pendidikan pelajar bukan Islam diajar dengan pendidikan moral, manakala pelajar Islam dengan pendidikan Islam. So maksudnya pendidikan etika itu masih bersifat dualis dan tidak secara universal. Beliau juga menerangkan bahawa nilai kepercayaan kepada Tuhan itu haruslah menjadi satu-satunya nilai yang tidak harus dipangkah ataupun diatasi oleh nilai-nilai lain. Maksudnya nilai kepercayaan kepada Tuhan ini merupakan nilai utama yang berada di atas sekali dan menjadi pegangan kepada akal-akal untuk nilai-nilai yang lain. Dan akhir sekali beliau menyimpulkan bahawa konsep ihsan bermoral ini haruslah mengimplementasikan dalam bidang pendidikan. Dan dengan mengumpul pelajar Islam dan pelajar bukan Islam untuk bersatu, untuk belajar dalam satu subjek yang sama dan tidak berpecah. Right, seterusnya untuk kajian lepas yang kedua. Kajian lepas yang kedua adalah dikarang oleh dua penulis iaitu Zaliza Muhammad Nasir dan juga Nordin Ahmad yang bertajuk Pembangunan Sosial dalam Hubungan Etnik. Dalam artikel ini, mereka menjelaskan bahawa perpaduan dengan masyarakat itu merupakan titik ukur pembangunan negara dan menjamin keabadian yang sedia ada. Bermaksud perpaduan negara ini menjadi titik tolak kepada pembangunan titik tolak kepada kemajuan negara itu. Tidak kira sama ada tidak kira agama dan latar belakang masyarakat itu. Dan mereka harus menerapkan bahawa nilai perpadu itu haruslah untuk menciptai keadilan, perkemanusiaan, menciptakan keganasan dan perkara-perkara yang positif untuk masyarakat. Dan pada masa yang sama, aspek agama haruslah diterapkan dalam perpaduan, terutamanya untuk supaya masyarakat dapat hidup berdisiplin, rajin bekerja, dapat mengambil contoh pemimpin yang berkaliber dan berwibawa. Dan penulis menyimpulkan artikel mereka dengan menekankan bahawa rakyat haruslah menghormati pemimpin, tetapi pemimpin itu pada masa yang sama haruslah jujur dalam melaksanakan amanahnya. Sekian itu saja untuk kajian lepas. Kita teruskan kepada bahagian seterusnya. Baiklah, untuk bahagian metodologi, kami telah menggunakan kaedah kuantitatif iaitu menggunakan kaedah kajian soal selidik yang terdiri daripada 3 bahagian soalan. Yang pertama, latar belakang responden. Yang kedua, kefahaman topik
etika. Yang ketiga, kefahaman kepentingan etika berdasarkan senario. Populasi melibatkan 70 responden yang dipilih secara rawat dengan harapan untuk memperolehi 50 responden untuk dikaji selidik. Ini mengambil kira soalan kaji selidik yang kemungkinan yang akan rosak dan tidak lengkap diisi. Pengedaran soalan kaji selidik dilakukan melalui Google Form dengan pertolongan capaian internet. Penggunaan media WhatsApp menjadi saluran utama untuk menghantar pautan soalan kaji selidik. Data kajian soal selidik telah dianalisa menggunakan Microsoft Excel dan perkhidmatan analisa yang sedia ada di Google Form. Selain daripada soalan pelbagai jawapan, soalan kaji selidik ini juga disediakan menggunakan skala Likert di mana 1 adalah sangat tidak faham atau sangat tidak setuju dan 5 adalah sangat faham atau sangat setuju. Itu saja. Seterusnya ke bahagian Seterusnya adalah dapatan dan perbincangan kajian. Okey. Daripada 50 responden, kami mendapati 22 perempuan dan 28 lelaki. Dan antara mereka semua ni 28 Melayu, 17 Cina dan 5 adalah lain-lain. Okey, soalan pertama yang kami ujukan adalah, adakah anda memahami apa itu etika bermasyarakat dalam membina masyarakat bersatu padu? Okey, daripada responden yang kami dapat, 41 orang sangat faham. Maksudnya 52% dan 15 orang hanya memilih faham. 8 lagi memilih untuk di tengah-tengah, neutral, tidak memihak ke mana-mana dan hanya seorang saja yang tidak faham. Okey, soalan seterusnya kami menanyakan, adakah anda bersetuju supaya etika yang kukuh wujud dalam masyarakat? Daripada 46 responden daripada 50 bersetuju supaya etika yang kukuh perlu wujud di dalam masyarakat. Mereka yang tidak bersetuju, mereka memberi sebab bahawa etika yang kukuh adalah punca kepada sifat perkauman serta membina jati diri yang degil dan tidak mahu berubah. Okey, bahagian seterusnya adalah kepentingan dalam masyarakat. Okey, soalan pertama kami menanyakan, etika dalam masyarakat memainkan peranan yang penting sebagai panduan dalam membentuk tingkah laku individu dalam masyarakat berkenaan. Jadi kami mendapat 29 sangat setuju, 17 setuju dan 4 orang neutral. Okey, soalan seterusnya, etika masyarakat adalah penting untuk dipatuhi dan diamalkan oleh seseorang individu dalam sebuah masyarakat. Okey, kami kat sini dapat 30 responden sangat setuju dan 16 setuju dan masih sama 4 adalah neutral. Okey. Soalan ketiga pula, etika dalam masyarakat dapat memelihara keamanan, keadilan dan kesejahteraan yang berterusan. Okey, kami dapat 34 sangat setuju, 12 setuju dan 4 neutral. Okey, dan soalan terakhir, statement terakhir adalah masyarakat yang beretika dapat membentuk persekitaran yang sihat dan menghindari masalah-masalah sosial. Jadi di sini 30 sangat setuju, 13 setuju dan 7 neutral. Okey, senario yang kami letakkan dalam Google Form adalah tentang isu berbasikal di jalan raya. Okey, apakah yang anda lakukan jika anda ternampak orang mementingkan diri dalam masyarakat yang mengakibatkan keresahan bagi semua pihak? Okey, kami mendapat jawapan daripada 44 responden. Kebanyakannya daripada mereka akan menegur dan memberi nasihat serta membuat aduan kepada pihak berkuasa. Akan tetapi, terdapat juga segelintir daripada mereka tidak melakukan apa-apa dan tidak pedulikan situasi tersebut. Dan ada juga 2-3 responden memberi jawapan yang mengejutkan kami bahawa mereka akan melakukan tindakan negatif dan berbahaya seperti melanggar atau memberikan kecederaan kepada mereka. Okey. Ini adalah bahagian ketiga. Kami menanyakan tentang peristiwa 13 Mei Malaysia, peristiwa 513 Malaysia yang mana
peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 ialah insiden rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Okay. Responden telah menjawab secara teliti dan telah memahami titik hitam sejarah Malaysia. Sejarah ini telah menjadikan sesuatu pengajaran yang efektif supaya kesalahan ini tidak boleh berulang. Okay. Peristiwa ini berlaku kerana masalah perpaduan antara kaum di Malaysia dan tragedi ini telah merenggut nyawa dan harta benda masyarakat. Okay. Rasanya tak boleh ni. Sekejap nampak skrin tak? Nampak skrin tak? Boleh. Ini adalah dua saksi yang berada di kejadian 513 ini di Kampung Melayu. Harap boleh dengar. Boleh dengar. Kalau tak boleh dengar, tak apa, kita baca dia punya description dekat bawah. Okey. Ketika ini mereka berumur 21 tahun dan 17 tahun. Okey. Okey, seterusnya kami menanyakan, bayangkan anda sendiri seperti keadaan di dalam gambar. Adakah anda yakin tidak menjadi mangsa rusuhan? Okey. 40 orang tidak yakin dengan mereka akan menjadi mangsa rusuhan dan hanya 9 orang sahaja yang yakin. Okey. Seterusnya kami menanyakan 3 soalan, iaitu adakah anda bersetuju untuk menggunakan slogan yang bersensitif semasa pilihan raya supaya menambah momentum sesuatu calon? Okey. Kami merasakan kecewa kerana 26 sangat setuju sebab mereka membenarkan sesuatu calon tu boleh menggunakan slogan yang bersensitif. Okey. Soalan kedua adalah, adakah anda bersetuju tingkah laku golongan pengikut adalah betul setelah kemenangan parti yang disokong oleh mereka? Okey. 21 neutral, paling tinggi antara semua responden. Dan soalan ketiga adalah, adakah anda bersetuju tingkah laku golongan pembangkang yang membentang golongan pengikut parti yang menang itu? Okey, 17 sangat setuju, 18 neutral dan yang lain-lain tidak capai dia punya ketinggian. Okey, daripada keputusan di atas kami memperoleh persepsi daripada responden agak berbeza. Perspektif ini disebabkan oleh pelbagai bidang seperti pendidikan dan persekitaran. Namun, secara umum tindakan daripada dua golongan ini adalah salah. Hal ini kerana isu-isu sensitif tidak digalakkan diucap semasa berada di awam. Selain itu,
Masyarakat tidak semestinya menentang sesuatu tidak betul secara keras. Kedua-dua pihak ini dapat mengelakkan perlakuan peristiwa 513 ini jika kedua-dua golongan ini tidak bertingkah laku seperti begitu. Walaupun tragedi ini telah berlaku, masyarakat boleh mempelajari pengajaran dalam tragedi ini supaya tidak akan berlaku lagi. Okey, saya serahkan seterusnya kepada orang lain. Okey, seterusnya setelah kami siap kajian ini, terdapat beberapa cadangan yang perlu kami baiki dalam menyiapkan kajian ini. Okey, antara cadangan yang perlu kami baiki adalah kami perlu meluaskan jumlah responden kepada lebih tinggi yang melibatkan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai umur, bangsa, agama dan budaya. Ini supaya maklumat yang diterima lebih meluas dan menyeluruh daripada pelbagai perspektif daripada pelbagai golongan. Okey, yang seterusnya kami harus menggunakan metodologi lain seperti temudega dan kajian pemerhatian. Perkara ini supaya data-data dan maklumat yang kami kumpul lebih tepat dan boleh menilai perception lebih ramai orang lain yang lebih pelbagai. Okay, seterusnya. Next slide. Okay, berdasarkan pembintangan kami dapat simpulkan bahawa etika bermasyarakat amat penting dalam kehidupan kita. Ini kerana ianya amat penting dalam penjagaan keharmonian negara. Jadi, kita haruslah mengekalkan keharmonian negara agar negara akan kekal aman dan bersepadu supaya negara Malaysia dapat membangun seiring dengan negara-negara luar yang lebih maju. Itu saja pembintangan daripada kami. Sekian, terima kasih.